Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna sahla idza syi'ta. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Wafiq, Al-Muhtaram Maulana Fakhrul Razi, pembentang Ketua Kerja yang kedua dan yang dikasihi dan dimuliakan pembentang pertama, Profesor Dr. Abu Laith, yang kedua-dua mereka telah menjelaskan tentang kehebatan dan bagaimana peranan muassis itu, peranan muassisul mazhab, peranan pendiri mazhab itu sendiri. Kita ada muassis lah yang dua panel sebelum ini menjelaskan tentang muassis ataupun pendiri ataupun muassis lah, kita panggil founder lah, kepada mazhab, daripada mazhab-mazhab yang mu'tabar dalam Islam, yang kita kenal empat lah kan, tetapi ada lagi mazhab-mazhab yang lain yang kita panggil al-mazahib al-mundarisah, mazhab-mazhab yang hilang ataupun pupus daripada berada dalam kelompok mazhab-mazhab yang masih diamalkan sehingga hari ini. Sebab tu bila kita bercakap tentang mazhab, dia membabitkan pengikut, dia membabitkan orang yang intima kepada mazhab tersebut, orang yang mengikut, kita panggil yang kita gunakan sebagai kalau nak menasabkan seseorang itu kepada satu mazhab, kita panggil Hanafiyul mazhab. Orang itu bermazhab Hanafi kan, Malikiyul mazhab, Malikiyah lah itu. Orang yang mazhab dia adalah mazhab Malik, yang muassisnya ialah Imam Malik bin Anas. Yang kita sedang bicarakan pada pagi ini sehingga ke tengah hari ini ialah muassis mazhab, mazhab Hanafi ini, yang kedua-dua panel sebelum ini jelaskan ialah An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Nama dia ialah An-Nu'man bin Thabit, dia punya kunyah dia ialah Abu Hanifah. Okey. Tadi kedua-dua pembentang tadi menjelaskan tentang sedikit sebanyak tentang muassis mazhab dan bagaimana mazhab itu tersebar, dan dia lebih kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan nazari lah, konsep dan maklumat sejarah. Sampai turn kali ini kita nak tengok bagaimana peranan dan impak mazhab itu. Kan kita kenal dah imam mazhab dia ataupun muassis mazhab, dan kita juga mengetahui tadi Prof Dr. Abu Laith menjelaskan bahawa mazhab Hanafi, sekali saya pun boleh tunjukkan yang siapa yang ada dalam ni. Okey, mazhab Hanafi, pengikut dia sehingga sekarang ialah menghampiri ataupun melebihi 1/3 daripada umat Islam seluruh dunia. Okey, jadi paper saya pada pagi ini lebih nak menunjukkan bagaimana pengaruh mazhab Hanafi terhadap fatwa-fatwa di Malaysia. Sedikit akademik, tetapi kita boleh dapat, kita di akhir nanti saya bagi yang akhir sekali, kita akan nampak bahawa bagaimana Malaysia secara umumnya mengiktiraf mazhab ini. Saya jelaskan dahulu agar kita letak mindset dahulu. Apa yang saya nak jelaskan ini adalah bagaimana Malaysia dalam keadaan kita faham dasar-dasar polisi keagamaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama diletakkan di bawah negeri masing-masing, tetapi secara umumnya mazhab ini diiktiraf. Mazhab Hanafi diiktiraf di semua negeri di Malaysia. Yang tu penting. Okey, diiktiraf sebagai salah satu mazhab yang diambil pandangan dia dalam penetapan fatwa, dalam pembikinan fatwa secara jelas. Nanti kita akan tengok di mana mereka letakkan perkara itu. Okey, itu. Okey, yang tu dahulu.
Okey, ini sedikit tajuk-tajuk ataupun sub-sub topik. Kita akan tengok sedikit sepintas lalu mazhab Hanafi. Tadi kita lebih kepada muassis mazhab tu. Yang ni kita nak tengok bagaimana mazhab Hanafi itu berada dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri sepanjang zaman sehingga ke zaman ini. Kemudian kita akan tengok, ini penting, fatwa di Malaysia itu, metodologi penetapan fatwa. Bila kita bercakap tentang fatwa, dia ada dua jenis fatwa. Fatwa yang memang dikeluarkan oleh seseorang, apabila ditanya seseorang, dia keluar pandangan dia, itu juga fatwa. Kan? Sebab fatwa ini dia kena ada dua pihak. Orang yang bertanya dan orang yang menjawab. So siapa saja yang bertanya itu ialah mustafti lah, orang yang bertanya. Orang yang mengeluarkan fatwa itu mufti lah secara bahasa aja. Tetapi dalam konteks yang kita nak sebut pada pagi ini ialah dalam konteks undang-undang. Sebab fatwa di Malaysia adalah sesuatu yang legal, binding, yang ada peruntukannya di dalam peruntukan undang-undang, khususnya di negeri, enactment pentadbiran agama Islam. Nanti kita akan tengok, tapi saya bagi sinopsis dahulu bagaimana fatwa di Malaysia itu. Bila kita bercakap tentang fatwa di Malaysia, dia sangat berkaitan dengan metod, kaedah penetapan fatwa yang telah ada, yang telah diperuntukkan dalam undang-undang ataupun kita panggil sebagai enactment pentadbiran agama Islam negeri masing-masing. Okey. Yang ni pun kita kena tahu juga, sebab walaupun dia akademik, dia teknikal dan sebagainya, tetapi kita kena maklum bahawa benda ini kita tak boleh lari daripada tu, sebab kita duduk di Malaysia. Imam-imam, anak-anak dan adik-adik pelajar kena faham benda ni, sebab dia lebih kepada perkara-perkara teknikal dan benda yang sedang berlaku di Malaysia, praktikal. Dia bukan konsep, dia bukan sejarah semata-mata, tetapi dia lebih kepada praktikal lah. Okey. Kemudian baru kita tengok kedudukan mazhab Hanafi dalam fatwa di Malaysia, dan akhir sekali sebagai contoh ialah pengaruh mazhab Hanafi dalam fatwa di beberapa negeri di Malaysia. Kebetulan saya ada satu 2018 dulu saya ada buat satu kajian di dua negeri ataupun tiga negeri lah, Perlis, Kedah dan Pulau Pinang, nak melihat bagaimana pengaruh ataupun impact semua mazhab-mazhab dalam penetapan fatwa di negeri-negeri utara Malaysia. So kita boleh kongsi hasil itu. Okey. Ini kita pergi secara pintas lalu. Mazhab Hanafi itu saya ambil dua kata-kata. Satu kata-kata daripada Imam Syafi'i, sebagaimana yang Maulana Fakhrul Razi sebut tadi, ada dalam Tarikh Baghdad. Imam Syafi'i kata, an-nas fil fiqh ayalun ala Abi Hanifah. Nak tunjuk bahawa manusia secara keseluruhan ini sangat-sangat terhutang budi dan bergantung kepada fiqh Imam Abu Hanifah. Maksudnya itu muassis dia. Dan bila seseorang itu bertanya, saya quote kata-kata Al-Qasim bin Ma'an ini, salah seorang daripada daripada kita panggil tilmis ataupun pelajar kibar tilmis ataupun kibar talamiz, murid kanan lah, orang yang murid kanan Imam Abu Hanifah. Dia tanya, adakah kamu reda untuk menjadi pengikut Abu Hanifah? Dia berkait dengan mazhab Hanafi itu. Jawab Al-Qasim, tidak ada satu majlis ilmu pun yang pernah aku duduk lebih aku peroleh manfaat berbanding majlis ilmu Abu Hanifah. Lalu Qasim mempelawarnya untuk hadir ke majlis ilmu Abu Hanifah. Setelah lelaki tersebut hadir dan melazimi majlis Abu Hanifah, beliau berkata, aku tidak pernah melihat sesuatu seperti ini. Okey. Ini yang saya maksudkan. Okey. Saya ambil peta ini ataupun map ini daripada University of North Carolina tahun 2009. Dia nak tunjukkan bagaimana penyebaran mazhab Hanafi itu sendiri. Mazhab ini dia tersebar di kawasan, macam kita tahulah tadi Prof Abu Laih sebut bahawa dia di India, itulah kawasan kita panggil Asia Tengah lah kot, kan? Asia Tengah, membabitkan negara-negara seperti
India, Pakistan, Bangladesh dan selebihnya Uzbekistan dan itulah kita panggil sebagai Central Asia, Asia Tengah. Itu. Okey. Mazhab Hanafi merupakan mazhab muktabar. Yang tu kena kita ingat betul-betul, mazhab Hanafi adalah salah satu daripada mazhab muktabar yang paling lama berdiri. Kita bayangkan bahawa Imam Abu Hanifah itu tahun 80 meninggal 150 kan. Maksudnya tahun 80 lahirnya Imam Abu Hanifah tahun 80 dan meninggal dia 150, dan boleh dikatakan perkembangan mazhab dia itu bermula pada tahun 120 selepas dia mengambil tepat kerusi mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat Kufah itu pada tahun 120 Hijrah. 120 Hijrah, sekarang 1300 berapa kan. Dia adalah paling awal. Muassis itu ada, dan pengikut-pengikut dia membawa mazhab tersebut kan, membina mazhab tersebut sehingga pada hari ini, dan 1/3 yang disebut mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang ditentukan Allah SWT untuk kekal dan berterusan. Ummah telah menerimanya. Bukan hilang. Sebab saya sebut tadi bahawa ada mazhab-mazhab yang besar, Al-Laits bin Sa'ad kan, mazhab Al-Laitsi, mazhab Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, mazhab At-Tabari dan sebagainya. Kita hanya tinggal pandangan-pandangan mereka sahaja. Tidak ada lagi pengikut-pengikut mazhab mereka. Tidak ada tilmid ataupun pengikut mazhab itu sendiri. Tetapi bayangkan daripada kurun kedua Hijrah kan, 120 Hijri sudah terdiri mazhab ini sehingga ke hari ini. Maksudnya paling lama, dan Allah izinkan mazhab itu kekal sehingga hari ini. Mazhab paling luas perkembangan, paling ramai pengikut sehingga dianggarkan mencapai jumlah 1/3 umat Islam sekarang. Bermula perkembangan mazhab Hanafi sejak awal kurun kedua Hijri pada tahun 120. Pada tahun 120 Hijri ini adalah hari bermulanya Abu Hanifah berada di atas kursi menggantikan gurunya Hamad bin Abi Sulaiman untuk berfatwa dan mengajar. Dan mazhab ini telah berkembang dengan specialnya mazhab ini, sebagaimana yang telah disebut oleh dua panel sebelum ini, dia terdiri bukan pada one man show. Yang tu dia bukan begitu. Mazhab-mazhab lain dia lebih kepada one man show, tetapi mazhab Hanafi ini dia bukan one man show punya cerita. Dia ada bersama-sama dia itu rakan-rakan kita panggil dia sebagai pelajar, sebagai anak murid juga, tetapi kaedah yang diamalkan oleh Imam Abu Hanifah dalam memastikan satu-satu pandangan dia itu melalui proses yang betul-betul selesai dibentangkan, dia bentangkan kepada anak murid dia. Macam mana? Gila macam ni, macam Maulana Fakhrul Razi sebut tadi lah. Dia di Bandi tu begitu, dia ada munazarah, dia ada syura di situ. Munazarah, muhawarah dan sebagainya. Dia ada dialog satu masalah itu dibentangkan, kemudian didialogkan sehingga lumat dapat pandangan akhir sekali. Itu adalah pandangan yang telah dicapai, dan Imam Abu Hanifah akan suruh Abu Yusuf kan, Qadi Al-Qudah Abu Yusuf menulis, merekodkan. Itu special dia kan, merekodkan apa keputusan yang mereka telah capai. Okey. Sebab tu kita tengok sini bahawa dalam Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i dia sebut dalam ni, wa ruziqa, Imam Abu Hanifah ini direzekikan hazzan wafiran fi atba'ihi, diberikan keuntungan ataupun sebahagian besar saham yang besar pada pengikut-pengikut dia. Apa pengikut-pengikut dia buat? Faqamu bi tahrir usul madhhabi. Mereka tahrir ini merekodkan usul mazhab dia dan segala ranting-ranting mazhab, meneliti satu-satu pandangan sampailah dia jadi satu kaedah yang penting. Nak tunjuk di sini bahawa
mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi itu dia bermula begitu. Begitu juga dengan Ibnu Abdul Bar, dia kata kana li Abi Hanifah ashab jullah. Abu Hanifah ini ada pengikut-pengikut yang jalil, yang hebat, ruasa fid dunia. Mereka ini jadi apa ni, ruasa, rais, jadi ketua-ketua, kan? Abu Yusuf jadi qadi al-qudah, kemudian terdirinya khilafah Uthmaniyah itu menggunakan mazhab Hanafi. Daripada situlah dia tersebar luas. Ini kenyataannya. Jadi perkembangan mazhab Hanafi boleh kita bahagikan kepada tiga bahagian ini secara ringkas. Okey, pengasasan mazhab bermula daripada 120 Hijrah kepada 204 Hijrah, kemudian perkembangan dan penyebaran mazhab 204 Hijrah sehingga 710 Hijrah, dan yang terakhir ialah kestabilan mazhab 710 Hijrah sampai ke hari ini. Saya tak akan yang ni kita boleh semua dah dapat saya punya slide, boleh tengok dan boleh rujuk kepada slide tersebut lah. Okey, dan sebagainya saya telah sebutkan dalam mukadimah tadi. Okey, ini yang penting yang kita nak tengok metod fatwa yang ada di semua jawatankuasa fatwa di semua negeri di Malaysia. Ini saja sebut nama-nama jawatankuasa fatwa yang ada di ini. Okey, ini dia punya asas dia. Malaysia merupakan sebuah negara yang terbentuk hasil daripada penyatuan negeri Tanah Melayu yang terdiri daripada 14 buah negeri, dan dia ada Federal Constitution ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu persekutuan perlembagaan persekutuan. Di dalam perlembagaan persekutuan itu ada senarai persekutuan dan ada senarai negeri. Hak-hak yang berkaitan urusan keagamaan diletakkan di bawah senarai negeri. Sebab tu perkara-perkara berkaitan dengan agama Islam adalah berada di bawah negeri masing-masing. Hasil daripada pemberian bidang kuasa ini, setiap negeri telah menggubal undang-undang syariah Islam bagi negeri masing-masing dengan nama enactment pentadbiran agama Islam atau yang setaraf dengannya lah, macam-macam nama lah. Antara perkara yang ada dalam enactment tersebut ialah berkaitan dengan urusan fatwa, melibatkan pelantikan mufti kerajaan negeri, penubuhan jawatankuasa fatwa negeri dan kaedah-kaedah penetapan fatwa. Yang kita nak refer hari ini ialah kaedah-kaedah penetapan fatwa tersebut. Okey? Ini saya bagi contoh bagaimana negeri Johor dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri Johor 2003 ada menyatakan perkara yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadilah. Antaranya ialah yang kita nak bagi tumpuan ialah kaedah-kaedah penetapan fatwa tersebut, yang saya yang saya letakkan arrow tersebut, section 54 di bawah enactment pentadbiran agama Islam negeri Johor 2003, section 54 berkaitan dengan qaul mu'tamad yang hendaklah diikuti. Maksudnya dalam penetapan fatwa apa qaul yang boleh dipakai. Okey, ini Johor saya bagi contoh agar kita nampak. Okey, kemudian saya bagi contoh Terengganu, begitu juga di bawah bahagian 3 pelantikan mufti, kuasa dan haiwal jawatankuasa fatwa dan sebagainya, section 54 juga berkaitan dengan qaul mu'tamad yang hendaklah diikuti. Begitu juga dengan negeri Perlis, negeri yang kita berada sekarang dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri Perlis 2006. Okey, juga menyatakan berkaitan dengan kaedah penetapan fatwa yang digunakan, iaitu dalam section 54. Cuma berbeza sedikit, dia tidak mengatakan qaul mu'tamad yang diikuti, tetapi sumber yang hendaklah diikuti. Lagi kita akan tengok secara lebih detail. Okey, jadi daripada keseluruhan jawatankuasa ataupun kaedah penetapan fatwa yang ada di bawah enactment, di dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri Perlis itu, kita nampak ada 2 pendekatan. Yang ni kena jelaskan, kalau tidak kita tak faham. Ada 2 bentuk pendekatan di dalam menetapkan sesuatu fatwa, iaitu pertama, pendekatan mazhabi yang secara dasarnya terikat dengan sesuatu mazhab. Okey? Yang ni semua negeri selain Perlis.
Okey, dari sudut undang-undangnya mereka meletakkan keterikatan apa dasar terikat dengan sesuatu mazhab. Okey. Kena beza tu, bukan bukan tak terima mazhab yang lain dah. Dia terikat dengan sesuatu mazhab. Sekali kita pergi detail. Kan? Berbeza dengan yang boleh, dia mengambil pendekatan tidak terikat dengan satu mazhab. Berbeza dengan tidak terikat dengan mazhab. Dia bukan isu la mazhabiyah. Dia isu tidak terikat dengan satu mazhab. Negeri lain terikat dengan mazhab, terikat dengan sesuatu mazhab. Maksudnya dalam mazhab yang banyak, ini salah satu mazhab yang kita ni, dia terikat diri dia dengan satu mazhab. Okey? Tetapi tidaklah menafikan mazhab-mazhab yang lain. Kan? Boleh tidak terikat dengan satu mazhab tertentu, tetapi menerima semua mazhab muktabar yang ada. So saya rasa macam tak ada beza sangatlah antara keduanya. Semua menerima mazhab muktabar dalam penetapan sesuatu fatwa. Sekali kita tengok contoh dan perkara tersebut. Saya bagi contoh. Okey, Johor tadi bila dia kata dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah Seksyen 48 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah Seksyen 53, Jawatankuasa Fatwa hendaklah pada lazimnya mengikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. So jelaslah bahawa mazhab yang dikatakan sebagai asas kepada fatwa, penetapan fatwa tersebut ialah qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Itu asas dulu. Saya potong tu, nanti kita akan tengok detail lagi. Nak tengok bagaimana pengaruh mazhab Hanafi itu sendiri. Okey? Begitu juga dengan Terengganu, sama lebih kurang qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Tapi mai perlih, okey, dia kata hendaklah mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih pergi kepada dalil. Dia tidak terikat dengan satu mazhab, tapi dia lebih kepada merujuk kepada sumber. Okey, tak apa, insya-Allah. Okey, ketiga, tak lama ni, simple saja. Sesi kita pada hampir tengah hari ini. Kedudukan mazhab Hanafi dalam fatwa di Malaysia. Okey, di mana mazhab Hanafi dalam fatwa di Malaysia? Khususnya di dalam enactment pentadbiran agama Islam di setiap negeri di Malaysia. Adakah ada? Tadi kita tengok negeri Perlis tak ada langsung. Kan? Tak ada langsung peruntukan yang menyatakan mazhab dalam Seksyen 54 tersebut. Negeri lain hanya ada qaul mu'tamad mazhab Syafi'i dalam Seksyen 54. Tapi saya potong dia punya ni tu. Di sini saya akan jelaskan bagaimana secara ringkas ini jadual yang kita boleh lihat agar kita nampak di mana pengaruh ataupun di mana tempat mazhab Hanafi dalam rujukan ataupun kaedah penetapan fatwa di negeri-negeri di Malaysia. Saya bahagikan ikut jadual ini. Wilayah Persekutuan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Sabah, Selangor, Terengganu. Dia disebut di sini, Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa dengan mengikut pandangan diterima iaitu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i akan membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, mufti ataupun jawatankuasa bolehlah mengikut pandangan diterima daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Nampak? Di situ ada pengambil kiraan mazhab Hanafi dalam penetapan fatwa di negeri. Beberapa negeri. Kedah, contoh. Okey, jiran kita. Jika Jawatankuasa Fatwa berpendapat bahawa dengan mengikut pandangan diterima qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, suatu keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam akan terhasil, Jawatankuasa Fatwa bolehlah mengikut pandangan diterima qaul mu'tamad mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali setelah mendapat perkenan daripada ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan. Dia tambah sikit, dia mengikat perkenan tersebut. Ada mazhab Hanafi di situ, kan? Yang sedang kita bicarakan mazhab Hanafi ini. Okey, Kelantan sama juga. Tapi dia tak nyatakan. Kelantan dia buka umum mazhab Islam, mazhab Islam, maksudnya mazhab
fiqh lah. Tidak hanya terikat kepada 4 mazhab tersebut, tetapi tapi yang muktabar lah. Yang muktabar itu maka diikatlah lagi lah. Kan? Dia tak letak 3 itu Hanafi, Maliki dan Syafi'i dan Hambali selain daripada Syafi'i yang menjadi asas, tapi di Kelantan dia umumkan. Dia kata mengikut pandangan qaul dari mana-mana mazahib Islam yang muktabar. Okey, mazhab banyak lah kan. Yang tadi yang saya sebutkan tadi, mazhab yang pengikut dia sampai sekarang ada, yang kita letak sebagai 4 mazhab tersebut, tetapi ada mazhab-mazhab yang lain yang pernah wujud suatu ketika dahulu tetapi telah pupus disebabkan tiada pengikut. Okey, itu boleh. Ini yang beza ni. Tang mana sebab boleh dalam enactment tak ada menyatakan mazhab, sebab pendekatan dia merujuk kepada sumber, tetapi peranan mazhab ada tak ada? Bila tidak ada dalam enactment, diletakkan dalam diberi perincian kepada perkara ini, yang mengikut Al-Quran dan Sunnah itu macam mana kedudukan mazhab di dalam fatwa negeri Perlis. Macam mana? Saya ambil 2 fatwa. Okey, satu yang dikeluarkan pada tahun 1988 dan yang terbaru ialah tahun 2022. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain, 2 fatwa ini. Okey, fatwa yang pertama ialah dia nyatakan bahawa majlis tidak terikat dengan mana-mana satu mazhab tertentu. Sebab apa dia letak macam ni? Sebab dulu yang mengeluarkan fatwa itu adalah majlis. Jawatankuasa fatwa hanya mesyurkan, ketika itu Jawatankuasa Syara'iyah hanya mengesyorkan pandangan jawatankuasa tersebut. Keluar fatwa majlis. Sekarang tak. Sekarang diubah jadi Jawatankuasa fatwa. Keluar fatwa lah kan. Diperaku saja di dalam majlis dengan perkenan tuanku. Okey, dengan perkenan tuanku lah. Maksudnya mufti kena mengadap dan mendapat perkenan tuanku baru masuk dalam majlis untuk diperakukan fatwa tersebut. Kemudian digezetkan lah kalau ada keperluan untuk gezet. Okey. Tapi ada pun mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali yang pada pandangan rasmi majlis adalah terhitung di dalam mazhab-mazhab yang muktabar, yang tergolong di dalam istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Majlis Agama Islam Perlis memang berpandukan kepada mazhab itu dan mengambil pendapat mereka yang ada alasan daripada Al-Quran, Sunnah dan Jamaah sahabat Rasulullah SAW. 2022 di bawah fatwa pegangan dan pendirian Perlis mengenai mazhab-mazhab fiqh. Anasas lagi Datuk Mufti pun akan jelaskan perkara ini. Cuma anda sebut dahulu, Jawatankuasa fatwa dalam mentarjihkan pandangan-pandangan hukum tidak terikat dengan hanya satu mazhab fiqh, sebaliknya membahas dan mentarjihkan pandangan-pandangan fiqh yang ada di dalam 4 mazhab utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali atau selainnya. Yang saya sebut tadi lah kan, ada mazhab-mazhab yang lain yang mundarisah, yang pupus, tetapi pandangan itu masih ada. Pandangan itu pandangan muassis mazhab itu ada, tapi pengikut dah tak ada kan. Pandangan itu ada. Kalau saya ambil contoh bagaimana Jawatankuasa fatwa merekodkan dalam fatwa, Jawatankuasa fatwa Perlis merekodkan dalam fatwa berkenaan dengan pandangan Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad, mazhab Al-Laitsi dalam isu radha'ah, dalam isu ibu susuan ni, bank susu kan. Al-Laits bin Sa'ad dia lebih kepada, dia kalau bagi susu nak dikira sebagai anak susuan itu, direkodkan sebagai anak susuan itu kena langsung daripada ibu itu. Dia tak boleh menggunakan botol susu ke apa ke. Tapi pandangan jumhur tak kan, jumhur kata boleh, tapi Al-Laits bin Sa'ad tak, dia kena datang daripada ibu susuan itu sendiri. Maksudnya dengan dengan memberi susu direct daripada ibu susuan tanpa menggunakan apa-apa alat yang lain. Ada alasan lah kan, ada alasan lah. Itu tak apa. Okey, jelas lah. Okey, ini antara evidence kepada ni. Okey, yang ni kita nak tengok dalam masa yang berbaki 10 minit.
Pengaruh mazhab Hanafi dalam fatwa beberapa negeri di Malaysia. Pengaruh mazhab Hanafi di dalam fatwa di Malaysia banyak melibatkan isu-isu ekonomi dan muamalat secara umumnya. Okay? Kalau kita tengok kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan di negeri masing-masing, kita teliti dan kebanyakannya membabitkan isu-isu muamalat dan ekonomi dan muamalat secara umum lah, sama ada muamalat maliyah ataupun hubungan manusia dengan manusia ini. Okey, saya bagi contoh kajian dilakukan terhadap bukan 3, 4 negeri, 3 negeri di utara dan saya ambil sebagai satu lagi sampel di Selangor. Okey. Mungkin tak nampak di sini. Saya nak jelaskan. Ini saya himpunkan ataupun kajian ini menghimpunkan keputusan fatwa muamalat sahaja di Pulau Pinang. Okey, melalui himpunan fatwa yang mereka keluarkan, ada semua 162 keputusan fatwa. Okey, 162 keputusan fatwa. Kita dapati bahawa ada daripada 162 fatwa tersebut, ada 7 fatwa yang mengambil kira pandangan mazhab Hanafi. Dia bertepatan lah tadi dengan apa yang ada dalam enactment. Maksudnya apa dia tu? Ada keterbukaan. Maksudnya pengaruh mazhab Hanafi ada dalam fatwa-fatwa di negeri Pulau Pinang. Itu sebagai contoh lah. Okey, antara keputusan fatwa yang terlibat ialah fatwa mengenai permohonan istibdal, wakaf istibdal. Kan? Kalau mengikut ada 3 fatwa yang terbabit lah. Okey, semuanya berkaitan dengan wakaf untuk diistibdalkan, untuk diganti nilai kan dengan nilai dan dibeli tempat lain lah. Okey, itu negeri Pulau Pinang yang kita jelas tadi kan bahawa qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, tetapi bila dia bercanggah dengan maslahat umum, dia boleh terima pandangan mazhab-mazhab yang lain. Antaranya ialah mazhab Hanafi. Dan ini adalah kita tengok. Yang ni Kedah. Okey, Kedah kami rekodkan 59 fatwa. Berdasarkan buku fatwa yang mereka keluarkan, dan ada 9 fatwa mewakili 15% yang 9 fatwa yang mengambil mazhab selain mazhab Syafi'i, dan ada 3 fatwa yang mengambil secara direct ataupun mengambil pandangan daripada mazhab Hanafi. Juga berkaitan dengan wakaf. Okey. Jadi keputusan fatwa yang terlibat di 2 negeri iaitu Pulau Pinang dan Kedah adalah berkaitan dengan hukum istibdal pada harta wakaf. Pandangan yang membenarkan harta wakaf dijual dan digantikan adalah mengambil pandangan mazhab Hanafi. Okey? Jelas di situ. Dan saya rekodkan di sini dalam Hasyiah Ibnu Abidin, dia kata mensyaratkan dalam fal istibdal jaizun ala sahih, yang tu adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Maka istibdal itu tukar ganti, kan? Itu adalah harus. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sepatutnya tak boleh lah. Wakaf itu tidak boleh ditukar ganti, tidak boleh dijual dan diberikan. Dia kekal wakaf begitulah, kan? Tapi bila kita tengok fatwa yang ada di Pulau Pinang dan Kedah, mereka mengambil pandangan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dalam isu ini. Okey? Okey, begitu juga dengan fatwa negeri Perlis. Okey, dia mengambil pandangan mazhab Hanafi yang menerima istibdal, wakaf itu boleh dijual dan ditukarkan ganti dengan yang lain. Okey, itu. Okey, yang ni secara asasnya dah disebut oleh Maulana Fakhrul Razi, tapi saya bagi evidence. Senang kan? Tadi Maulana Fakhrul Razi sebut je, tapi ini saya bagi contoh di Selangor. Contoh Selangor pun mazhab Syafi'i juga kan? Tak apalah, tapi dia menerima pandangan mazhab Hanafi. Salah satu dia adalah kaedah pengeluaran zakat fitrah. Yang disebut oleh Maulana Fakhrul Razi tadi, zakat fitrah dikeluarkan dengan ain dia lah, kan? Dengan makanan ruji lah, kan? Makanan ruji kita
berah lah, penuh berah lah patutnya di pejabat agama dan sebagainya. Tetapi tengok fatwa penetapan harga zakat fitrah negeri Selangor tahun 2015, kadar zakat fitrah bagi tahun 2015 adalah ditetapkan sebanyak RM7. RM7 lah. So orang pun bayar dengan RM7, tapi bayar dengan berah yang harganya RM7 lah kan. Itu. Okey. Mazhab mengikut mazhab pendapat mazhab Syafi'i, zakat fitrah hendaklah dikeluarkan dengan ainnya yang asal, iaitu makanan asasi seperti beras atau gandum. Ini dia ada asas dia lah, hadis daripada Ibnu Umar. Tapi mazhab Hanafi, dia kata zakat fitrah harus dikeluarkan dengan nilai sebagai ganti makanan asasi, sebagaimana yang telah dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Okey, berdasarkan kepada hadis yang ni aghnuhum fi hadzal yawm, maksudnya bagilah apa-apa yang penting depa berasa ada kemampuan lah, boleh berbelanja. Itu bukan mesti dengan berbelanja. Takkan kita nak belanja dengan beras dan sebagainya. Beras itu makanan ruji lah, kita boleh makan dan sebagainya. Tapi dalam hadis ini, dalam hadis yang merekodkan dalam isu yang sama, pemberian ataupun pengeluaran zakat fitrah, Nabi suruh kayakan mereka hari ini. Maksudnya kaya itu maksudnya ada apa? Ada kemampuan untuk berbelanja. Berbelanja itu bukan mesti dengan ain yang dikeluarkan, itu dengan nilai lah. Itu pandangan mazhab Hanafi dan keseluruhan, boleh kata keseluruhan negeri di Malaysia mengambil pandangan Hanafi dalam isu pengeluaran zakat fitrah ini. Okey, boleh pun samalah terima pandangan mazhab Hanafi, dan boleh tambah sikit lah dia, tapi bukan isu tu, dia letakkan gantang nabawi untuk mengambil keberkatan daripada doa Rasulullah SAW atas sa' nabawi tersebut. Jadi yang tu ialah yang beza sedikit. Okey, kemudian zakat buah-buahan dan hasil pertanian negeri Perlis. Habislah negeri lain, saya tumpu kepada negeri Perlis nak tunjuk bahawa adanya pengaruh mazhab Hanafi dalam fatwa, antaranya di negeri Perlis lah. Antaranya ialah keputusan berkaitan zakat buah-buahan. Kan? Ini di Perlis semua jenis tanaman diambil pandangan daripada mazhab Hanafi, yang kita panggil sebagai zakat az-zuru' wa thimar. Okey, zakat hasil tanaman dan pertanian inilah dia ada dalam mazhab Hanafi saja. Mazhab-mazhab lain tak ni, selain ruji lah ya, boleh semua. Sebab tu ada fatwa harum manis kan, sebab dia ambil pandangan Hanafi. Mazhab Hanafi, Abu Hanifah berpandangan setiap tanaman yang ditanam bertujuan untuk mendapatkan hasil daripada penanaman tersebut adalah diwajibkan zakat pertanian dengan kadar 10% ataupun 5%. Dia ada beza lah usaha dengan tak usaha biar saja kan, tanam tinggal dengan tanam ada usaha pengairan dan sebagainya tu, itu beza lah. Ada beza 5 dengan 10. Okey, itu yang ni, dan saya rekodkan sedikit lagi pandangan-pandangan yang ada dalam mazhab, sebab secara kaedahnya di negeri Perlis kita bentangkan keseluruhan pandangan-pandangan, dan ada sebahagian itu memang kita rujuk terus, memang kita ambil stated dalam fatwa bahawa pandangan itu yang kita ambil, dan pandangan yang disebutkan dalam dua fatwa ini ialah pandangan mazhab Hanafi. Sebagai contoh, yang pertama, hukum keterlibitan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim, dan yang kedua berkaitan dengan fatwa berkaitan Muslim yang berurusan dengan anjing. Kalau saya boleh bacakan di sini dalam perkara 3 dalam isu keterlibitan Muslim dengan penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim ini, dijelaskan di situ bahawa okey, adapun di sisi mazhab Hanafi, okey, ia dibolehkan sekiranya bahan-bahan haram dari segi syarak itu untuk bukan Muslim, dan petugas Muslim tersebut bukan secara langsung menghasilkan bahan-bahan tersebut, tetapi sekadar menghantarkan sahaja. Jadi itu memang diletakkan terus pandangan mazhab Hanafi dalam sirah fatwa, dalam teks fatwa tersebut.
nak menunjukkan bahawa pengaruh yang besar pada pandangan mazhab Hanafi itu dalam keputusan fatwa yang telah dikeluarkan. Itu satu contoh. Dan yang terakhir saya ambil contoh fatwa berkaitan dengan jilatan anjing ini, ataupun fatwa berkaitan Muslim yang berurusan dengan anjing. Perkara 6 itu antaranya oleh kerana nas hadis menyebut jilatan anjing hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali termasuk 1 kali air tanah, maka menghadkan kewajipan tersebut kepada jilatan anjing sahaja adalah pendapat yang dipilih di dalam fatwa ini. Okey, sebab mazhab Hanafi berpandangan hanya jilatan anjing merupakan najis yang perlu dibasuh, berbeza dengan majoriti ulama yang lain. Dia khususkan jilatan anjing sahaja, bukan badan dan sebab jilatan anjing sahaja, sebab dia direct kepada nas hadis idza wala'a adu, kan, bila menjilat anjing tersebut, bejana tersebut itu. Jadi fatwa ini secara jelas memilih pandangan mazhab Hanafi dalam perkara berkaitan dengan najis jilatan anjing. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya yang kita boleh ambil pada pagi ini, dah tengah hari dah tengah hari dah, kan, ialah satu yang saya ulangkan balik, mazhab Hanafi diiktiraf di Malaysia. Okey, mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab yang diiktiraf di Malaysia sebagai salah satu mazhab yang diambil pandangannya bagi tujuan penfatwaan. Okey, buktinya ialah dengan peruntukan undang-undang di bawah enactment negeri yang merupakan punca kuasa paling berautoriti berkaitan hal ehwal agama Islam. Itu satu. Yang kedua, pandangan mazhab Hanafi yang tu ada dalam enactment. Secara praktikalnya ada tak ada? Tadi dah tunjuk dah sebahagian contoh praktikalnya. Memang pandangan mazhab Hanafi telah berpengaruh di dalam pembikinan fatwa negeri di Malaysia, khususnya yang membabitkan isu wakaf, zakat dan kehidupan sosial masyarakat. Okey, dan yang terakhir inilah yang paling penting yang kita kena sedar dan rasai. Hal ini menjelaskan satu perkara besar, iaitu keluasan fiqh dan keterbukaan mazhab fiqh bagi memberi panduan beragama kepada masyarakat Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja pembentangan untuk tajuk pada hari ini. Moga-moga dapat manfaat semuanya. Saya serahkan balik kepada moderator, pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi